Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang latar belakang pengurusan harta pusaka dalam Islam. Pengurusan harta pusaka dalam kalangan umat Islam merupakan satu prosedur yang perlu difahami oleh semua pihak, khasnya masyarakat Islam sendiri. Harta secara umumnya dikategorikan kepada dua sifat yang berbeza, iaitu harta alih dan harta tidak alih. Harta alih ialah seperti kereta, motosikal, basikal, pinggan mangkuk, pakaian, peralatan mekanikal dan sebagainya yang bersifat boleh pindah pergerakannya secara fizikal. Manakala harta tak alih pula ialah aset seperti tanah, bangunan dan harta fizikal yang bersifat kekal dan tidak boleh dipindahkan ke lokasi yang berbeza. Pengetahuan tentang tertib pengurusan harta pusaka Islam penting bagi memastikan kelangsungan waris yang ditinggalkan dapat meneruskan kehidupan dengan harmoni dan mempunyai seraan ekonomi keluarga yang mencukupi. Secara umum, harta pusaka bolehlah dinyatakan sebagai harta peninggalan si mati. Harta tersebut perlu diuruskan oleh waris yang masih hidup dengan tertib atau berdasarkan urutan yang sepatutnya. Pengurusan harta pusaka Islam bermula setelah berlakunya kematian dan setelah selesainya proses pengembumian jenazah. Secara umumnya, harta pusaka boleh dinyatakan sebagai harta peninggalan si mati. Oleh itu, konsep untuk mengetahui bagaimana harta pusaka ini berfungsi termasuklah melakukan pengasingan terhadap harta yang dimiliki atau yang diuruskan oleh si mati semasa hayatnya. Kemungkinan terdapat harta yang bukan milik arwah, contohnya harta yang dihibahkan atau harta yang dibawakan dan lain-lain. Kedua, juga perlu melunaskan hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Hutang yang dimasukkan adalah hutang dunia dan hutang akhirat. Waris terdekat perlulah bertanggungjawab dalam mengenal pasti hutang yang dibuat oleh si mati semasa hayatnya dan melaksanakan hutang tersebut. Ketiga, membahagikan harta sepencarian. Sekiranya pasangan si mati, sama ada suami atau isteri yang telah meninggal dunia, tidak mempunyai punca pendapatan atau tidak bekerja, pasangan yang hidup masih boleh mendapatkan harta sepencarian tersebut. Seterusnya, melaksanakan wasiat terhadap harta pusaka tersebut. Harta yang ditinggalkan oleh si mati boleh diuruskan secara wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 daripada harta tersebut. Dan terakhir sekali, perlulah juga melaksanakan faraid ke atas harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Faraid adalah sebahagian harta yang ditetapkan oleh syarak kepada pewaris. Pewaris termasuklah waris utama, waris gantian dan lain-lain. Dalil bagi pengurusan harta pusaka ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرؤون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Hukum bagi pengurusan harta pusaka ialah mestilah dilaksanakan selepas menunaikan hutang-hutang si mati, sama ada hutang Allah seperti zakat dan kafarah. Manakala hutang sesama manusia dan menyelesaikan wasiat-wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati semasa hayatnya. Oleh itu, hukum melaksanakan pembahagian harta pusaka secara faraid adalah wajib. Manakala mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah kepada semua umat Islam.
Pengurusan harta pusaka dilakukan secara faraid, iaitu pengurusan harta ataupun pembagian harta seorang yang beragama Islam yang telah meninggal dunia, sama ada meninggalkan wasiat ataupun tidak sebelum kematiannya. Harta-harta tersebut akan dibahagikan secara sah kepada waris seperti ibu, isteri, anak dan lain-lain. Jadi macam mana harta ini hendak dibahagikan ataupun contoh pengiraan harta pusaka, kita mengambil satu situasi di mana seorang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak yang terdiri daripada 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Dan si mati masih mempunyai ibu dan bapa. Jadi turutan waris yang akan menerima harta pusaka, pertama bapa si mati, kedua ibu si mati, ketiga isteri si mati, keempat 2 orang anak lelaki dan ketiga 3 orang anak perempuan. Selepas ditolak kos pengurusan jenazah, hutan dan wasiat, katakanlah baki harta pusaka si mati berjumlah RM500,000, maka RM500,000 ini perlu dibahagi dengan mengagihkan 1/6 dari harta tersebut kepada bapa si mati, 1/6 kepada ibu si mati, 1/8 kepada isteri si mati, 2 bahagian setiap seorang daripada lebihan setelah bapa dan ibu dan isteri kepada 2 orang anak lelaki, dan 1 lebihan setiap seorang daripada lebihan setelah bapa, ibu dan isteri kepada 3 orang anak perempuan. Terdapat beberapa pusat untuk menuntut harta pusaka mengikut kategori harta yang telah ditetapkan. Pertama sekali, harta pusaka kecil. Harta pusaka kecil bermaksud harta yang ditinggalkan oleh si mati tanpa wasiat, terdiri pada harta tak alih sahaja atau campuran antara harta tak alih dan harta alih yang jumlah nilainya tidak melebihi RM2 juta pada tarikh permohonan dibuat. Tuntutan harta pusaka kecil boleh dibuat di pejabat pusaka kecil dan pejabat tanah di mana harta tak alih si mati terletak. Pelaksanaan harta pusaka kecil termaktub di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Seterusnya, harta pusaka besar. Harta pusaka besar ialah harta pusaka yang jumlah nilainya lebih daripada RM2 juta Malaysia, sama ada terdiri daripada harta alih semuanya atau harta tak alih semuanya, atau terdiri daripada campuran harta alih dengan harta tak alih, ataupun jumlah nilai harta si mati kurang daripada RM2 juta tetapi si mati ada meninggalkan wasiat. Kategori yang terakhir ialah harta pusaka ringkas. Harta pusaka ringkas ialah harta pusaka yang jumlah nilainya tidak melebihi RM600,000 Malaysia yang terdiri daripada harta alih sahaja. Permohonan untuk penyelesaian harta pusaka ringkas boleh dibuat di Amanah Raya Berhad menurut peruntukan Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Secara ringkasnya, untuk mengenal pasti kategori harta, kita perlu melihat jumlah dan jenis harta pusaka yang ditinggalkan supaya waris tahu di mana tuntutan pusaka perlu dilakukan. Kesimpulannya, terdapat beberapa kewajipan mengenai harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati sebelum harta berkenaan dibahagi-bahagikan kepada ahli waris yang berhak menerima pusaka itu. Hal ini perlu difahami dan dititikberatkan agar tidak berlaku kesalahan dalam menguruskan harta peninggalan si mati.